Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik, Mak Cik, Datuk Nenek, Otok Arung serta anak-anak muda yang amat saya hormati sekalian. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin terus membongkarkan berkenaan dengan rahsia besar Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarganya yang ramai tidak diketahui oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Pak Cik, Mak Cik, Otok Arung, untuk makluman anda semua, saya telah menerima satu maklumat sulit yang menyatakan bahawa bosku Najib dan ahli keluarganya mempunyai 4 kewarganegaraan di peringkat antarabangsa. Berdasarkan perisikan maklumat antarabangsa yang telah saya terima, secret information ini yang high credibility dan memang valid dan benar, Pak Cik, Mak Cik. Saya amat-amat terkejut menerima secret information ini yang menunjukkan bukti bosku Najib, isterinya dan anak-anak beliau mempunyai 4 kewarganegaraan di peringkat antarabangsa yang mana perkara ini melanggar Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Apakah 4 kewarganegaraan bosku Najib, isterinya dan anak-anaknya, Pak Cik, Mak Cik? Pertama, bosku Najib memegang status kewarganegaraan Singapura. Kedua, bosku Najib juga memegang status kewarganegaraan bersama isteri dan anak-anaknya sebagai warga negara Kazakhstan. Ketiga, bosku Najib, isterinya dan anak-anaknya juga kantoi mempunyai kewarganegaraan di negara Turki. Dan terakhir, bosku Najib, isteri dan anak-anaknya juga dikaitkan dengan kewarganegaraan Israel. Pak Cik, Mak Cik, pendedahan ini yang saya lakukan dengan sangat berani adalah untuk menjaga kepentingan nasional, untuk menjaga kepentingan rakyat Malaysia, adalah untuk mengangkat prinsip rule of law di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara ini adalah masalah yang sangat besar, melibatkan bosku Najib, isterinya dan anak-anaknya yang tidak boleh dianggap enteng dan dipandang sebelah mata oleh rakyat Malaysia. Apabila bosku Najib, isteri dan anak-anaknya memegang 4 kewarganegaraan di peringkat antarabangsa, termasuk kewarganegaraan Malaysia, Pak Cik, Mak Cik, ini boleh membatalkan kelayakan bosku Najib sebagai ahli Parlimen Malaysia secara automatik. Memang rahsia ini telah lama disimpan oleh bosku Najib, isteri dan anak-anaknya, dan mereka tidak boleh nafikan perkara ini kerana saya, Jufazli Syekh Ahmad, sebagai penganalisis politik bebas, menyimpan 1001 bukti tentang status kewarganegaraan bosku Najib, isteri dan anak-anaknya. Sebab itu kenapa bosku Najib berani merompak duit 1MDB rakyat Malaysia 2.6 bilion ringgit. Sebab itu bosku Najib berani merompak duit KWSP rakyat Malaysia, duit KWAP rakyat Malaysia melebihi 4 bilion ringgit Malaysia untuk menubuhkan syarikat skema 1MDB di seluruh dunia, Pak Cik, Mak Cik. Kerana dia mempunyai lebih 4 kewarganegaraan di peringkat antarabangsa. Kenapa bosku Najib, isteri dan anak-anaknya berani merompak? They don't care any court cases in this country. Kerana bosku Najib, isteri dan anak-anaknya boleh lari ke mana-mana negara yang mereka mahu. Bosku Najib boleh lari ke negara Singapura. Aset
hartanah dan rumah mewah Bosku Najib, isteri dan anak-anaknya sangat banyak di negara Singapura untuk makluman ahli-ahli UMNO yang cerdik pandai di luar sana. Untuk makluman rakyat Malaysia, Bosku Najib juga boleh lari ke negara Turki jika dijatuhkan hukuman penjara 100 tahun kerana jenayah merompak duit 1MDB, duit SRC, duit KWAP, duit KWSP rakyat Malaysia. Bosku Najib bersama isteri kesayangannya boleh lari ke negara Kazakhstan kerana dia punya menantu adalah anak kepada pemerintah kerajaan Kazakhstan. Jika mereka dijatuhkan hukuman penjara Sungai Buloh 100 tahun, Bosku Najib dan isterinya boleh lari secara senyap-senyap sekelip mata menggunakan private jet, menggunakan perlindungan daripada kerajaan Kazakhstan. Betul kan Datuk Seri Najib Tun Razak, Datin Seri Paduka Rosmah Mansor? Tolong jawab soalan saya. Mereka juga boleh lari ke negara haram Israel kerana seperti yang saya dedahkan semalam, Bosku Najib adalah ejen politik Yahudi Israel laknatullah. Dia boleh mendapat immunity undang-undang dan perlindungan special kerana dia adalah ejen politik Yahudi Israel laknatullah. Dia boleh lari sekelip mata mendapat bantuan daripada ejen perisikan Mossad Israel jika Bosku Najib dan Rosmah Mansor dijatuhkan hukuman penjara 100 tahun kerana merompak duit rakyat Malaysia berpuluh-puluh bilion ringgit dalam syarikat 1MDB dan dalam apa sahaja modus operandi merompak sejak Bosku Najib menjadi Perdana Menteri tahun 2009 sehingga tahun 2018. Pak Cik Mak Cik, untuk makluman rakyat Malaysia juga, saya telah menerima secret information bahawa aset-aset kekayaan Bosku Najib bersama isteri dan anak-anaknya merata-rata di seluruh dunia. Kekayaan Bosku Najib ini hasil daripada merompak duit negara Malaysia telah disimpan di negara-negara luar. Dan aset kekayaan Bosku Najib ini sangat-sangat selamat. Sebab itu Bosku Najib membayar cyber troopers di seluruh Malaysia. Berpuluh-puluh ribu orang dibayar dengan angka jutaan ringgit setiap bulan kerana dia memang kaya raya hasil daripada merompak duit 1MDB. Duit 1MDB itu bukan dirompak oleh Bosku Najib 2.6 bilion ringgit sahaja, Pak Cik Mak Cik. Bosku Najib rompak lebih 42 bilion ringgit bersama konco-konconya, bersama isteri kesayangannya, bersama anak-anaknya, bersama negara-negara luar yang menjadi kabel besar kepada Bosku Najib untuk menyimpan duit-duit haram itu di bank-bank seluruh dunia. Maka ini adalah sebab besar kenapa Bosku Najib mempunyai lebih 4 kewarganegaraan di peringkat antarabangsa. Tujuannya adalah supaya aset-aset kekayaan hasil daripada merompak duit 1MDB, merompak duit negara Malaysia, merompak duit rakyat Malaysia disimpan dengan selamat di negara-negara tersebut yang saya nyatakan, Pak Cik Mak Cik. Sebab itu perkara ini adalah satu jenayah besar yang dilakukan oleh Bosku Najib, isteri dan anak-anaknya yang tidak boleh didiamkan untuk dekad tahun 2020 dan dekad tahun 2021 tahun hadapan. Sebab itu Bosku Najib berusaha untuk mencatur kuasa dan politik bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjalinkan cinta songsang yang ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di Istana Negara Kuala Lumpur sehingga hari ini. Bosku Najib membuat perjanjian rahsia dengan Bang Non, Pak Cik Mak Cik, jika Bang Non disokong oleh Bosku Najib dan geng-geng Bosku Najib
yang hanya berapa kerat di dalam UMNO Barisan Nasional, maka Bang Non berjanji untuk menutup semua kes Mahkamah 1MDB Bosku Najib, berjanji untuk tutup semua kes Mahkamah Rasuah isteri Bosku Najib. Maka ini antara plan A yang disusun oleh Bosku Najib untuk menyelamatkan dirinya daripada penjara Sungai Buloh. Dan Bosku Najib juga berjanji dengan Bang Non, Pak Cik Makcik, jika Bang Non berjaya dalam game ini, maka kes liwat Bang Non, kes saman sivil pengampunan diraja yang di-Pertuan Agong yang akan dibatalkan tidak lama lagi, akan ditutup. Sebab Bang Non ada kes liwat baru. Bang Non ada kes saman sivil untuk membatalkan pengampunan diraja yang di-Pertuan Agong dalam institusi kehakiman Malaysia. Bang Non dan Bosku Najib ini menjalinkan cinta songsang untuk menyelamatkan diri mereka daripada disumbat dalam penjara Sungai Buloh oleh yang di-Pertuan Agong, oleh rakyat Malaysia, Pak Cik Makcik. Sebab itu mereka desperate mahu membentuk kerajaan lubang jubur pintu belakang bagi menghancurkan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Tetapi sayang, seribu kali sayang, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menolak cinta politik songsang kunyit lubang jubur Bosku Najib dan Bang Non ini yang terus gagal untuk membentuk kerajaan lubang jubur pintu belakang di Putrajaya. Ia tidak akan berjaya, Bosku Najib, Bang Non. Rahsia besar percaturan kuasa kamu itu ada di tangan Duli Yang Maha Mulia, Tuanku yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Ia tidak semudah itu. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu boleh diperangkap dan diperbodohkan dengan cinta politik songsang lubang kunyit Bosku Najib dan Bang Non. Saya amat risau jika Bang Non dan Bosku Najib disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh tidak lama lagi serta-merta, Pak Cik Makcik. Saya amat-amat bimbang dan risau jika lubang jubur Bosku Najib itu diliwat habis-habisan setiap hari oleh Bang Non di penjara Sungai Buloh. Paling penting, saya ingin ingatkan Pak Cik Makcik, ada banyak plan Bosku Najib ini untuk menyelamatkan dirinya. Selain daripada tentang isu 4 kewarganegaraan yang saya bongkarkan ini, selain daripada plan hubungan cinta politik songsang kunyit lubang jubur Bang Non dan Bosku Najib itu untuk menyelamatkan diri mereka daripada penjara Sungai Buloh, saya ingin menyatakan bahawa Bosku Najib juga boleh mendapat bantuan daripada kuasa besar asing Amerika Syarikat. Kerana dia, untuk makluman Pak Cik Makcik Otok Arung, Bosku Najib ini bukan sahaja ejen politik Yahudi Israel laknatullah. Bosku Najib ini adalah double agent, triple agent seperti Bang Non. Bosku Najib kantoi bersama konco-konconya menulis surat meminta bantuan daripada agensi perisikan Amerika Syarikat iaitu CIA untuk menang PRU 14. Bosku Najib menulis surat tersebut pada 9 Mei 2018 lalu menggunakan Kepala Surat Jabatan Perdana Menteri, dan itu rupa-rupanya adalah unit risikan Jabatan Perdana Menteri Bosku Najib beberapa tahun lalu. Berdasarkan rekod surat, Bosku Najib berjanji kepada CIA Amerika Syarikat jika Bosku Najib dan UMNO BN menang
dengan satu kerusi parlimen sahaja, Bosku Najib mengharapkan sokongan daripada Donald Trump, daripada Washington, White House Amerika Syarikat, daripada CIA. Dan selepas itu Bosku Najib bersumpah untuk setia dengan kerajaan Amerika Syarikat. Dia bukan bersumpah setia kepada raja dan negara ya Pak Cik. Surat itu menunjukkan Bosku Najib berjanji jika Amerika Syarikat memberi kemenangan, jika CIA Amerika Syarikat membantu Bosku Najib dan UMNO BN menang pada PRU 14 lalu, maka Bosku Najib berjanji dia akan menjual kedaulatan negara Malaysia kepada Donald Trump, kepada kerajaan Amerika Syarikat dan CIA Amerika Syarikat. Surat itu adalah sahih dan ia telah ditandatangani oleh Ketua Risikan Unit Bosku Najib di dalam Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Hassana Abdul Hamid selaku General Director Organisasi Perisikan Luar Malaysia. Bosku Najib bersama UMNO BN yang diketuai oleh Datuk Hassana Abdul Hamid selaku Ketua Perisikan Jabatan Perdana Menteri beberapa tahun lalu menyatakan bahawa Amerika Syarikat bakal kehilangan rakan kongsi yang boleh dipercayai di rantau Asia Tenggara jika Najib Razak dan UMNO BN kalah. Maka apa maksud surat yang sudah bocor ini, yang sudah disiasat oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong, yang sudah diambil tindakan undang-undang oleh kerajaan yang di-Pertuan Agong? Untuk makluman ahli-ahli UMNO sekalian, Ketua Perisikan Bosku Najib bernama Datuk Hassana Abdul Hamid telah ditangkap dan didakwa dalam Mahkamah Malaysia oleh yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dalam institusi kehakiman Malaysia. Maka surat yang sudah bocor ini menunjukkan bagaimana Bosku Najib adalah ejen CIA Amerika Syarikat di dalam negara Malaysia sejak beliau menjadi Perdana Menteri tahun 2009 sehingga tahun 2018. Tidak ada mana-mana jabatan Perdana Menteri dalam sejarah politik negara Malaysia mempunyai special unit spy seperti era pemerintahan Bosku Najib itu, Pak Cik Makcik. Only Najib, only Rosmah, only era pemerintahan Najib ada unit spy CIA di Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Tidak pernah berlaku perkara ini. Maka ini adalah maklumat yang paling ditakuti oleh Bosku Najib, bukti surat yang paling ditakuti oleh Bosku Najib jika dianalisis secara kritikal oleh Jufazli Syih Ahmad. Yes, Bosku Najib yang sedang menonton video ini, kau memang kantoi. Kau bukan sahaja ejen Yahudi Israel laknatullah seperti saya bongkarkan semalam. Kau juga adalah ejen politik Amerika Syarikat untuk menjual kedaulatan negara Malaysia. Tetapi kau gagal jual negara Malaysia ini, kau gagal gadaikan negara Malaysia ini kerana kau kalah pada PRU 14 lalu. Oleh hal demikian, berdasarkan rekod juga yang membuktikan Bosku Najib adalah ejen CIA Amerika Syarikat, Najib pernah berjumpa dengan Donald Trump di White House, Washington, Amerika Syarikat pada September 2017. Tujuan Bosku Najib berjumpa dengan Donald Trump adalah untuk menjual kedaulatan negara Malaysia, untuk merompak duit negara Malaysia, dan dia mahu pindahkan duit KWSP rakyat Malaysia kepada Donald Trump dan kepada Amerika Syarikat. Itulah tujuan dia. Paling penting Pak Cik Makcik, kehilangan MH370 memang ada kaitan dengan CIA USA. Dan perkara ini memang adalah game Bosku Najib dan UMNO untuk mengugut yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Tragedi MH370 ini mengorbankan ramai nyawa rakyat Malaysia dan ramai nyawa rakyat di luar negara, Pak Cik Makcik.
dijadikan bahan eksperimen tikus putih untuk geopolitik antarabangsa. Perkara ini, Pak Cik Makcik, adalah game bosku Najib. Dia perlu bertanggungjawab atas kehilangan MH370. Dia yang hilangkan perkara itu. Dan maklumat ini ramai rakyat Malaysia tidak tahu. Dan saya ingin mengesahkan perkara ini memang ada kaitan dengan bosku Najib dan CIA USA. Mereka menyembunyikan kapal terbang tersebut. Kapal terbang tersebut adalah Boeing ciptaan MK Syarikat. Syarikat Boeing itu adalah syarikat reka cipta kapal terbang yang terkemuka di dunia yang berpangkalan di USA. Dan bosku Najib pura-pura buat tidak tahu tentang MH370 sehingga hari ini. Tragedi MH370 itu sebenarnya adalah untuk mengugut yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Jika yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak ikut cakap bosku Najib dan Rosmah, maka bukan sahaja kapal terbang syarikat emas boleh hilang, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu pun boleh hilang begitu sahaja oleh bosku Najib. Tetapi malang dan amat malang, game bosku Najib dan CIA USA ini gagal membunuh yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sehingga sekarang. Sebab itu, bosku Najib selaku ejen USA menipu Raja-Raja Melayu tentang 1MDB, menipu Raja-Raja Melayu tentang duit KWSP rakyat. Bosku Najib menipu tentang duit KWAP rakyat dalam 1MDB. Bosku Najib menipu yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tentang Akta Majlis Keselamatan Negara yang diperkenalkan tahun 2016 ketika itu. Semua ini adalah salah bosku Najib, Pak Cik Makcik. Dosa-dosa dia membunuh ramai orang dalam Malaysia, membuat komplot-komplot politik merompak duit negara dalam 1MDB, menipu yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, mengugut yang di-Pertuan Agong menggunakan Akta MKN. Perkara ini tidak boleh dimaafkan dan ia adalah satu jenayah yang cukup besar. Sebab itu, kenapa dia berani membuat semua dosa-dosa besar ini yang haram dalam Islam? Dia angkat sumpah laknat itu, Pak Cik Makcik, diajar oleh Yahudi Israel, diajar oleh CIA USA. Orang kafir saja yang dilaknat oleh Allah berani main sumpah-sumpah macam begini untuk menghalalkan dosa-dosa dia membunuh dan merompak. Bukan Altan Tuya saja, dia berani bom C4, Pak Cik Makcik. Selepas dia rogol, selepas dia liwat Altan Tuya, selepas Altan Tuya mengandung. Tetapi dia boleh bunuh nyawa rakyat Malaysia dalam tragedi MH370. Tidak ada satu orang manusia di dunia ini boleh membongkarkan perkara ini melainkan Jufazli Shah Ahmad. And this secret information is valid and high credibility. Bukti terakhir, bosku Najib merupakan ejen CIA MK Syarikat. Sebab tu dia mempunyai 4 kewarganegaraan. Sebab dia memang ejen spy yang direkrut untuk mencatur kuasa politik dalam negara Malaysia bagi memastikan negara Malaysia ini boleh jatuh di tangan negara MK Syarikat dan negara haram Israel, laknatullah, Pak Cik Makcik. Itulah matlamat bosku Najib hari-hari menipu dalam Facebook. Dia bayar cyber troopers dia ramai-ramai supaya boleh memulihkan reputasi politiknya, tetapi it is too late. Bosku Najib sudah tidak ada jawatan dan kuasa di Putrajaya, sudah tidak ada kuasa dalam negara Malaysia ini kerana yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu telah berjaya menghancurkan legasi politik kau, bosku Najib. Please take note. Fakta terakhir dan bukti terakhir bagaimana bosku Najib ini adalah ejen politik Yahudi Israel laknatullah dan merupakan ejen politik CIA MK Syarikat. Berdasarkan pendedahan dokumen, bosku Najib dan UMNO meminta bantuan daripada Cambridge Analytica di United Kingdom dan meminta bantuan daripada Facebook syarikat Mark Zuckerberg. Facebook tu siapa punya? Yahudi Israel. Cambridge Analytica ni siapa punya? Yahudi Israel, Pak Cik Makcik.
Bosku Najib dan pemimpin-pemimpin UMNO termasuk Zahid Hamidi kantoi dalam satu dokumen yang dibongkarkan di peringkat antarabangsa membayar Cambridge Analytica dan Facebook untuk merompak data-data rakyat Malaysia di dalam Facebook dan dianalisis untuk tujuan PRU14 lalu. Kenapa UMNO BN boleh menang 42 kerusi parlimen yang lalu? Kerana dibantu oleh Israel dan Amerika Syarikat dalam institusi Cambridge Analytica dan Facebook. Data maklumat peribadi kita dirompak oleh Bosku Najib, dirompak oleh UMNO, dirompak oleh Mark Zuckerberg, dirompak oleh Facebook, dirompak oleh Cambridge Analytica atas tujuan untuk mencipta persepsi politik di musim pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Maka ada lebih 50 juta data peribadi pengguna Facebook di seluruh dunia yang telah disalahguna. Pakcik-makcik, dan antara data-data itu adalah melibatkan rakyat Malaysia. Maka ini adalah modus operandi campur tangan asing dalam pilihan raya Malaysia dan bagaimana Bosku Najib dan UMNO bersekongkol untuk membocorkan data rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan ini adalah satu jenayah yang cukup besar. Sebagai kesimpulan pakcik-makcik, saya telah membongkarkan bahawa Bosku Najib mempunyai 4 kewarganegaraan. Kerana dia adalah ejen politik Yahudi Israel laknatullah, dia adalah ejen politik Amerika Syarikat. Dia dan isterinya bersama anak-anaknya jika dijatuhkan hukuman penjara 100 tahun di dalam penjara Malaysia ini, terutamanya kes 1MDB Najib Razak dan kes-kes rasuah jenayah pengubahan wang haram Rosmah, maka pakcik-makcik mereka ini boleh lari sekelip mata ke mana-mana negara yang mereka mahu. Semua modus operandi Bosku Najib merompak, membunuh, menyamun, menipu rakyat Malaysia, menipu yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ini wajib diketahui oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia. Ini untuk kepentingan kedaulatan, kemerdekaan negara Malaysia. Ini kepentingan rakyat yang mana kita tidak boleh lagi diperbodohkan oleh bapa penyamun 1MDB itu, pakcik-makcik. Ya? Sebab itu sehingga hari ini yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak mahu mendengar arahan percaturan kuasa politik Bosku Najib dan Bang Non. Ini dua-dua ni kaki liwat ya pakcik-makcik. Bang Non suka liwat lubang jubur lelaki. Bosku Najib kantoi dalam satu secret information beberapa tahun lalu meliwat lubang jubur Al-Tantuya di luar negara. Bukan satu kali, banyak kali. Maka sebab itu kenapa Bosku Najib dan Bang Non bagai pinang dibelah dua dalam satu cinta songsang politai lubang jubur kunyit mereka. Sebab tu mereka berpakat-pakat mahu membentuk kerajaan lubang jubur pintu belakang. Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Betul kan? Betul lah. So, secara tuntasnya pakcik-makcik, Bosku Najib dalam keadaan yang sangat-sangat bahaya kerana pembongkaran ini adalah pembongkaran yang sangat-sangat eksklusif. Anda semua percaya ataupun tidak, itu bukan masalah saya pakcik-makcik. Bosku Najib boleh dibatalkan secara automatik kewarganegaraannya sebagai warga negara Malaysia. Bosku Najib boleh dipenjarakan kerana mempunyai 4 kewarganegaraan di peringkat antarabangsa. Bosku Najib boleh dibatalkan sebagai ahli Parlimen Pekan Pahang. Oh, Bosku Najib, betul kan kau ada 4 kewarganegaraan ni? Jawab. Kalau tidak, kau punya status ahli Parlimen Pekan Pahang ni boleh dibatalkan oleh yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu tidak lama lagi. Kau punya legasi politik sudah hancur, sudah pupus oleh Jufazli Syih Ahmad. Tidak ada jalan keluar. Berani kau ya mahu menghancurkan institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ya, Bosku Najib. Dengan ini saya ingin mengumumkan Bosku Najib masuk perangkap percaturan kuasa politik Jufazli Syih Ahmad. Kau bagi bola tanggung kepada saya, berani-berani kau melawan dan mahu menghancurkan kerajaan di Pertuan Agong di Putrajaya. Pakcik-makcik Bosku Najib,
Kau perlu kemas barang bersama Rosma, kemas barang untuk kau disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh 100 tahun. Kau akan mati dalam penjara Sungai Buloh. Mahu sangat jadi Perdana Menteri ke-9 kan? Kau jadilah Perdana Menteri bersama Bang Non dalam penjara Sungai Buloh. Berliwatlah kamu di situ. Checkmate and game over. Bapak penyamun 1MDB yang confirm pakcik-makcik bersama isteri kesayangannya disumbat oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dalam penjara Sungai Buloh untuk 100 tahun. Kita menang rakyat Malaysia untuk game percaturan kuasa ini bersama Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Game is over, Datuk Seri Najib Tun Razak. Terima kasih.